اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Dengan tidak setahu nenek saya telah bertemu dengan seorang guru silat yang dikenali dengan nama Tok Leh. Yang membawa saya berjumpa dengan Tok Leh itu ialah bapa saudara saya sendiri, iaitu adik bongsu emak saya. Ketika itu saya berumur 16 tahun, manakala bapa saudara saya itu berumur 19 tahun. Sebenarnya, saya tidaklah belajar silat sangat dengan Tok Leh itu. Kalau saya belajar pun, saya pun dah lupa langkah dan tandaknya. Bapa saudara saya itu memang belajar bersungguh-sungguh. Dia tamat menuntut dengan membawa pulut kuning sepinggan, pisau raut, garam dan duit RM25 sebagai pemati. Di samping tamat belajar silat, bapa saudara saya juga dikehendaki mengamalkan pertapaan. "Kau juga boleh ambil hak ni," kata bapa saudara saya. "Aku tak tamat lah cu, macam mana? Takkanlah Tok Leh bagi aku bertapa," ujar saya. "Alah, bolehlah, aku pujuk Tok Leh nanti," bapa saudara saya memberi jaminan. Memang benar, Tok Leh membenarkan saya ikut sama bertapa. Kami dikehendaki mencari pokok pisang baru menjulur jantung dan jauh dari tempat orang ramai. Di samping itu juga, kami hanya dibekalkan dengan kapur sirih dan kemenyan yang sudah dijampi oleh Tok Leh. Pada sebelah petangnya, saya bersama dengan bapa saudara saya telah mencari pokok pisang hutan di pinggir kampung dan menandakan tempatnya untuk membolehkan kami bertapa pada sebelah malam nanti. Perkara bertapa ni memang kami tak beritahu pada nenek. Saya tahu nenek tentu akan marah kalau diketahuinya saya dan bapa saudara saya itu pergi bertapa. Kalau bahasa Kedah kita panggil pak menakan. Ada juga mereka panggil pak menakan ni, maksudnya kepada mak buan ataupun polis. Saya telah menetapkan tempat saya pada serumpun pisang hutan berhampiran dengan anak air yang terdapat batu-batu besar di sekelilingnya. Manakala bapa saudara saya pula agak jauh dari situ, iaitu di sebalik bukit di kawasan Padang Lalang. Bagaimanapun kalau ikut jalan dari kampung, tempat saya bertapa itu lebih awal ditemui. Sebelum sampai ke tempat rumpun pisang yang ditemui oleh bapa saudara saya. Lepas maghrib, kami pergi ke tempat bertapa masing-masing. Saya membawa sebatang lilin bersama. Lilin itu hanyalah sebagai persediaan sahaja dan saya dibenarkan memasangnya kalau gagal dalam ujian pertapaan itu. Saya pun duduklah di bawah rumpun pisang yang telah saya tandakan pada sebelah petangnya. Saya tak peduli lagi mengenai diri bapa saudara saya yang berjalan menuju ke tempat yang telah dipilihnya pada petang tadi. Mula-mula saya duduk di dalam gelap itu terasa jugalah gementar, tetapi Tok Leh sudah mengingatkan saya supaya berani menghadapi apa jua kemungkinan. Kemenyan saya bakar, jampi serapah saya baca. Saya menunggu dugaan yang dikatakan oleh Tok Leh. Kelilingnya sunyi sepi. Hanya kedengaran bunyi cengkerik mengiang-ngiang. Semakin lama duduk di situ, semakin seram rasanya. Tiba-tiba, saya mendengar satu benda besar melompat di hadapan saya. "Datang juga kau ya? Salam." Saya menyuluh dengan lampu picit. Di hadapan saya tersergam seekor katak sebesar nyiro. Cepat-cepat saya pangkah belakangnya dengan kapur. Kemudian katak berkenaan hilang dari pandangan mata saya. Peluh mula berbintik-bintik di dahi saya. Selepas kemunculan katak sebesar nyiro itu, saya tak menemui apa-apa lagi. Puaslah saya melakukan apa yang disuruh oleh Tok Leh, tetapi tak ada apa pun yang melintas. Lama saya menunggu di bawah rumpun pisang baru menjulur jantung itu. Nyamuk juga banyak yang mengiang-iang di telinga, menyebabkan saya tidak dapat membuat amalan bertapa itu dengan khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Sehingga jauh malam, saya merasa ngantuk. Baru je mahu tersengguk, tiba-tiba saya terdengar bunyi tapak kaki orang yang berjalan.
Hentakan kaki itu bagaikan bergegar bumi tempat saya duduk. Oleh sebab gegarannya yang kuat, membuatkan saya menjadi gemetar semula. Belum pun sempat saya melihat siapakah yang berjalan itu, saya terdengar bunyi orang terbatuk-batuk. Sayup-sayup bunyi batukan itu jauh di awan. Keadaan ini menambahkan saya semakin gemetar. Disebabkan rasa takut semakin menekan perasaan, saya pun lantas bangun, lari meninggalkan tempat pertapaan itu. Saya tak peduli apa yang terjadi pada bapa saudara saya. Sebaliknya, saya terus berlari balik ke rumah. Tercungap-cungap saya sampai di rumah. Kira-kira jam 2 pagi, saya sampai di rumah itu. Sehingga subuh, saya masih tak dapat melelapkan mata apabila sudah sampai di rumah. Semua peristiwa itu saya tak bagi tahu pada emak atau ayah. Hanya saya dan bapa saudara saya yang tahu apa yang kami lakukan. Tetapi, besoknya saya tak dapat pergi ke rumah nenek untuk bertanyakan kepada bapa saudara saya akan pengalamannya. Saya merasakan badan saya seram-seram sejuk. Keadaan saya pula semakin bertambah teruk bila menjelang petang. Setiap kali saya mahu melelapkan mata, terbayang sahaja kepada saya satu lembaga yang besar. Hidungnya sahaja sebesar tempayan dengan batuknya yang menggerunkan. Mimpi saya juga sentiasa menakutkan. Malamnya, saya bermimpi tidur bersama dengan mayat-mayat yang terbujur. Ini menyebabkan saya mengigau ketakutan. Akhirnya, baru disedari bahawa saya ni jatuh sakit. Sepanjang saya sakit itulah, saya sering bermimpi bertemu dengan lembaga besar dan dia mengaku yang dirinya adalah penghulu bunian. Dah panggil Tok Syekh, kenapa yang lari? Soalnya dengan suara yang garau. Tok Syekh ni, siapa? Tanya pula saya dengan gemetar. Tok Syekh ni penghulu bunian. Tok Syekh nak pergi, tapi awak yang tak nak. Dia tersenyum merenung muka saya. Dalam mimpi saya tu, Tok Syekh cuba menghampiri saya. Namun, saya tak percaya kepadanya. Saya tetap lari menjauhkan diri daripadanya. Tetapi, ke mana sahaja saya lari, dia tetap mengikuri. Jangan lari, tunggu Tok Syekh dulu, katanya sambil mengikuri saya. Saya bertambah gementar. Saya cuba menjerit sekuat hati, tetapi tidak siapa pun mendengar jeritan saya. Akhirnya, saya terjerumus ke liang kubur. Di situ ada berpuluh-puluh mayat yang terbujur. Saya tertiarap di atas mayat-mayat berkenaan. Mimpi yang menakutkan ini sentiasa berulang setiap malam. Kemudiannya saya diberitahu bahawa dalam keadaan tersebut saya sentiasa meracau-racau. Dukun Amit telah dipanggil untuk mengubat. Mengikut kata Dukun Amit, saya ini sudah tersampuk orang bunian. Rupanya, semasa saya jatuh sakit, bapa saudara saya juga sakit. Tetapi dia tidaklah meracau seperti saya. Yang mengubat bapa saudara saya juga bukanlah nenek saya ataupun Dukun Amit, tetapi dia minta untuk diubat sendiri. Bapa saudara saya dikatakan menurun. Dia minta dibuatkan kelambu kuning. Di sini dia tulis kelabu kuning. Sini kelambu ni. Kelambu kuning untuk tempat tidurnya. Betul lah tu kelambu. Dari cara sakit yang menimpa bapa saudara saya itu, Dukun Amit juga mengatakan bahawa bapa saudara saya tidak sakit. Khatib ni dah ada pengasuh, Dukun Amit memberitahu nenek saya. Nenek faham dengan kata-kata Dukun Amit. Baik Dukun Amit maupun nenek tidak lagi memanggil bapa saudara saya dengan namanya, tetapi dengan panggilan Moyang apabila berkata-kata dengannya. Suatu hari, ayah saya telah melaporkan kepada polis dengan mengatakan bapa saudara saya itu gila. Dengan tidak banyak usul periksa, pihak polis telah datang untuk menangkapnya. Sebaliknya, semasa pihak polis sampai, bapa saudara saya sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Mengapa yang mahu ganggu Moyang? Bapa saudara saya kelihatan seperti orang tua. Kami ni nak bawa Moyang ke balai. Sarjan polis yang mengepalai pasukannya itu menyahut. Mengapa mahu bawa Moyang ke sana? Soalnya. Moyang boleh berehat dekat sana, ujar sarjan polis macam memujuk. Baiklah, awak semua bagilah balik. Jangan ganggu Moyang.
dia mengingatkan. Tetapi dengan permintaan ayah saya, dia menyuruh pihak polis menangkap bapa saudara saya itu. Sebaik saja pasukan polis mahu menghampirinya, bapa saudara saya yang tertegak di tengah halaman terus melompat naik ke atas bumbung. Perbuatan bapa saudara saya itu dilihat sendiri oleh pihak polis. Pada masa ini saya tidaklah melihatnya kerana saya juga sakit. Semua ini diceritakan oleh nenek saya. Perbuatan bapa saudara saya yang boleh melompat dari tengah halaman naik ke atas bumbung memanglah perkara yang luar biasa. Saya dah katakan, dia ni bukannya sakit. Dia ni sedang diasuh oleh moyang. Dukun Hamid memberitahu ayah saya sambil memerhatikan bapa saudara saya berjalan di atas bumbung rumah, bagaikan sedang berjalan di atas bumi sahaja lakunya. Ayah saya memanglah tidak berapa mempercayai dengan apa yang berlaku ke atas bapa saudara saya. Bagaimana pula dia maafkan saya ulang balik. Bagaimanapun, dia merasa hairan bagaimana bapa saudara saya boleh melompat setinggi itu. Setelah berbincang dengan pihak polis, di samping perkara itu disampaikan oleh nenek saya kepada orang besar daerah, maka pihak polis bersetuju menyerahkan bapa saudara saya untuk dirawat secara tradisional. Sejak peristiwa itu, bapa saudara saya sentiasa membenci ayah saya. Kadang-kadang dia tidak benarkan ayah saya bersama di rumahnya. Dengan perantaraan di antara Tok Leh yang diminta oleh nenek saya membantu Datuk Hamid, bapa saudara saya telah ditempatkan di hujung serambi dengan dibuatkan kelambu kuning untuknya. Pakaiannya juga serba kuning. Makanan untuknya disediakan tidak boleh dari sisa-sisa orang. Dia juga dilarang memakan barang-barang yang dibeli dari kedai Cina. Terpaksalah nenek saya membeli padi dari orang-orang kampung supaya tidak membeli beras dari kedai Cina. Garam juga terpaksa dibeli dari kedai orang-orang Melayu ataupun India Muslim. Syarat-syarat ini adalah ditetapkan oleh Tok Leh. Mengapa syarat-syarat itu dibuat tidak pun siapa mengetahui. Bapa saudara saya sentiasalah duduk di dalam kelambunya, tetapi bila malam lepas maghrib saja, Tok Leh akan membakar kemenyan. Tidak lama selepas kemenyan dibakar, bapa saudara saya mula terbatuk-batuk lalu memberi salam. Assalamualaikum, katanya dengan suara yang luar biasa. Waalaikumsalam moyang, sahut Tok Leh. Apa halnya yang panggil moyang? Tanya bapa saudara saya dari dalam kelambunya. Selepas itu, Tok Leh menyuruh siapa saja bertanyakan masalahnya kepada bapa saudara saya itu. Ada yang bertanyakan tentang penyakit, ada yang bertanyakan tentang perkara-perkara lain. Ada juga kalau ada orang yang mengadu tentang penyakit, dia akan menawarkan air atau ubat untuk pesakit berkenaan. Dalam keadaan begitu, bapa saudara sudah dianggap oleh mereka sebagai dukun. Disebabkan ketika itu saya sakit, maka mak saya pun mengambil peluang meminta dia untuk mengubatkan saya. Bagi mengubatkan saya, dia menyuruh mak saya siapkan 7 gelok air. Di samping itu juga dia meminta carikan limau nipis untuk melangir saya di sebuah kubur yang dianggap keramat. Sebenarnya kubur ni tak mempunyai apa-apa keramat pun. Di sini dia ada kurungan yang dia beritahu. Jangan percaya sangat. Ayah saya telah berusaha mencari limau nipis di seluruh kampung. Sayangnya, kalau ada pun pokok limau tetapi tidak ada buahnya. Sampailah ke kampung lain juga pun ayah mencari limau, namun tidak juga temui. Pada sebelah malamnya waktu orang sedang nyenyak tidur, ayah saya terdengar bunyi geluk air itu bagaikan dipukul orang. Esoknya, apabila bapa saudara saya datang menjengah saya, perkara geluk air berbunyi itu diberitahunya kepada bapa saudara saya. Cepat-cepat dia memeriksa isi geluk. Ada pun limau dalam ni, kata bapa saudara saya sambil menyelupkan tangannya ke dalam geluk. Tiba-tiba dia menyerit kesakitan sambil mengurut-ngurut tangannya. Mengapa tu? Tanya ayah saya keheranan. Air ni panas. Dia mengerang-gerang kesakitan. Saya lihat tangan bapa saudara saya kemerah-merahan seperti terkena air panas. Bertambah heran lagi, dari manakah datangnya limau yang ada di dalam geluk air itu? Kalau mau dikira air itu panas, buah limau itu tidak pula lecur kulitnya. Setelah membacakan sesuatu, barulah bapa saudara saya mengambil limau dari dalam geluk tadi. Kali ini dia tidak merasa panas lagi. Demikianlah keanehan peristiwa ini yang berlaku di hadapan mata saya. Apabila limau ini sudah diperolehi, saya pun dibawa ke kubur yang disebutkan tadi. Di situ saya dilangirnya dengan air dari 7 geluk. Sejak itulah,
Tidaklah ada lagi gangguan mimpi yang menakutkan apabila saya melelapkan mata. Sama ada anda percaya atau tidak, itulah hakikat sebenarnya yang pernah saya alami. Tetapi akhir-akhir ini, ayah saudara saya pula tidak lagi menjadi bomoh yang dipanggil moyang. Sebaliknya dia dianggap sebagai sasau pula kerana kelakuannya yang sering cepat panas baran. Kononnya, dia telah melanggar pantang larang yang telah disyaratkan oleh Tok Leh. Dia pernah dikatakan minum teh di kedai kopi kepunyaan orang Cina. Makanannya juga tidak lagi diasingkan. Entah benar, entah tidak, saya sendiri pun kurang maklum. Untuk mengetahui pengalaman ini, dia semasa sama-sama bertapa dahulu, baru sekarang dapat saya bertanyakan kepadanya. Menurut ceritanya, dia berjaya melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Tok Leh. Tidak lama dia duduk di bawah rumpun pisang itu, sekumpulan lebah telah menghurungi tubuhnya. Dia memangkah lebah yang bersarang pada tubuhnya itu dengan kapur yang disediakan. Tidak lama kemudian, lebah berkenaan terbang meninggalkannya. Belum sempat berehat, melompat pula tikus putih sebesar kucing di hadapannya. Selepas tikus itu gaib, muncul pula ular tedung selar yang macam mahu memagut. Ular itu juga hilang apabila dipangkah dengan kapur. Akhir sekali, datanglah orang tua memakai jubah kuning, jangkutnya sampai ke kaki, tongkatnya rotan songsang. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Tok Syekh, iaitu penghulu orang bunian. Bertapa ni ilmu salah. Tok Syekh berdiri tegak di hadapan bapa saudara saya. Tok Leh yang suruh saya bertapa ni Tok Syekh. Bapa saudara saya memberanikan hati menjawabnya. Salah bertapa ni. Anak masih muda lagi. Carilah ilmu yang baik. Tok Syekh tahu anak menunggu sesuatu untuk masuk ikut jantung pisang tu. Kemudian anak akan memancung pangkal pisang sebelum benda itu jatuh ke umbi pisang. Itu kerja sia-sia. Benda tu tak akan datang kalau Tok Syekh ada dekat sini. Ujar orang tua itu mengingatkan. Pada mulanya bapa saudara saya menyangka orang tua itu hanya sebagai sebahagian dari ujian juga. Dia juga memangkahnya dengan kapur. Dia pangkahnya orang tua tu. Aduh. Cepat-cepat tangannya ditepis oleh Tok Syekh. Mangko yuk. Saya ni penghulu bunian. Saya kesian melihat anak kerana mahu menuntut ilmu salah ini. Mari ikut Tok Syekh supaya anak terselamat dari ilmu yang salah ni. Katanya lalu menarik tangan bapa saudara saya. Mau tak mau bapa saudara saya pun mengikut ke mana sahaja dibawa oleh Tok Syekh. Dia dibawa oleh Tok Syekh ke sebuah kampung yang permai. Di situ ada tasik yang cantik, ada taman, dan bunga-bungaan yang kembang mekar. Kemudian dia dibawa masuk ke dalam istana penghulu bunian. Di situ, ramai wanita-wanita yang cantik mengelilingi dia. Tok Syekh harap anak lupakan saja pasal ilmu yang dituntun. Ilmu tu salah. Penghulu bunian mengingatkan dia. Apakah Tok Syekh mahu menggagalkan saya? Bapa saudara saya menunjukkan sikap berani. Ya, pasal ilmu tu salah. Ilmu awak yang awak nak tuntut tu salah. Jawabnya tegas. Mana Tok Syekh tahu ilmu tu salah? Bapa saudara saya semacam marah. Tok Syekh dah tua. Tok Syekh tahu semuanya. Ujarnya merenung muka bapa saudara saya. Anak mahu belajar ilmu syaitan. Anak mahu minta pertolongan pada syaitan. Dia tertawa macam mengejek bapa saudara saya itu. Tok Syekh pun syaitan. Jerkah bapa saudara saya semakin berani. Syaitan tak sama dengan Tok Syekh. Tok Syekh juga tak sama dengan syaitan. Tok Syekh ni penghulu bunian. Dan bunian ni tak sama dengan syaitan. Bernasib baik anak ni berjumpa dengan Tok Syekh. Kalau tidak, tentu anak sudah dapat diperdayakan oleh syaitan. Penghulu bunian itu menjelaskan. Akhirnya bapa saudara saya merasa takut bila mengenangkan dia berada di kampung orang bunian. Dia tidak akan dapat balik kalau tidak dengan bantuan penghulu bunian itu. Tok Syekh je lah berikan saya ilmu. Dia memberanikan hatinya. Tok Syekh tidak menyahut, tetapi dia menanggalkan serbannya yang kuning itu, lalu diberikan kepada bapa saudara saya. Bawalah balik serban ni. Selagi anak tak makan barang-barang kafir, Tok Syekh sentiasa ada bersama dengan anak. Katanya, lalu gaib dari pandangan mata bapa saudara saya dan ucu katib.
bukan Danuh ni, katanya lalu gaib dari pandangan mata bapa saudara saya, Ucu Khatib. Bapa saudara ni nama Ucu Khatib. Setelah Tok Syed itu gaib, dia dapati dirinya sudah berada di halaman rumahnya. Ketika itu hari sudah pun pagi, kira-kira jam 6. Kalau sekarang jam 5.30 pagi. Oh, ada beza di situ Serban kuning yang diberikan oleh Tok Syed itu sentiasa masih ada di tangannya. Semasa dia menurun, serban itu sentiasa dipakai di kepalanya. Tetapi selepas dia melanggar pantang, serban berkenaan terbakar menjadi abu. Kononnya semasa menyapu sampah di atas rumah, nenek saya terpandang serban itu seperti kertas-kertas buruk. Nenek telah membawanya ke tempat membuang sampah lalu dibakarnya. Sejak itulah, orang-orang kampung menganggap Ucu Khatib sasau. Tetapi saya dan Tok Leh tahu bagaimana Ucu Khatib boleh jadi begitu.